Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Danish O Fahmi bin Muhammad Jeffrey O. Nombor matriks A174944. Jadi hari ini saya akan bentangkan tentang projek akhir saya dalam kursus Asas-Asas Sains Data dalam Pengangkutan. Seperti yang kita maklum, kadang-kadang di jalan raya ataupun di lebuh raya akan terdapat kesesakan jalan raya ataupun lebuh raya. Jadi, mengapakah perkara ini berlaku? Kadang-kadang disebabkan oleh perancangan yang kurang efektif. Jadi dalam video ini saya akan bentangkan projek akhir yang ada mengajukan beberapa soalan. Jadi mula-mula kita diberi data. Data ni adalah guna tanah setiap bandar, iaitu bandar A, B, C, D, E dan bandar F. Jadi terdapat rumah dan luas lantai dalam meter persegi. Kemudian soalan pertama adalah untuk kita kira kadar pengeluaran dan kadar penarikan bagi setiap bandar tersebut. Jadi macam mana kita nak kira? Bagi kadar pengeluaran, kita diberi kadar 2.2. Jadi 2.2 ni kita darabkan dengan bilangan rumah untuk setiap bandar dan kita dapatlah kadar pengeluaran untuk setiap bandar. Sama dengan kadar penarikan, kita darabkan 3.3 bagi setiap 100 meter persegi untuk luas lantai setiap bandar dan kita akan dapatlah kadar penarikan untuk setiap bandar tu. Jadi untuk jawab soalan ni, kita akan gunakan data kadar pengeluaran dan kadar penarikan untuk setiap bandar tadi dan kita akan darab setiap data itu dengan 0.65 kemudian bahagi dengan 1.9. Jadi kita akan dapat kadar pengeluaran kereta dan kadar penarikan kereta. Soalan seterusnya. Jadi apabila kita nak samakan, kita kena kiralah purata dia. Jadi purata kadar pengeluaran dan penarikan tadi, kita dapatkan purata. Kemudian kita darab dengan setiap kadar pengeluaran dan bahagi dengan jumlah kadar pengeluaran. Jadi kita dapatlah kadar pengeluaran baru sama dengan kadar penarikan baru. Kita darabkan kadar penarikan tadi tu dengan purata tadi dan kita bahagikan dengan jumlah kadar penarikan asal. Jadi kita dapatlah kadar penarikan baru. Jadi di sini kita ada satu rajah, iaitu sebuah bar chart, dan kita boleh lihat dengan sangat jelas bahawa kadar pengeluaran kereta dan kadar penarikan kereta, terutamanya di bandar C dan D, adalah lebih tinggi berbanding dengan bandar-bandar yang lain. Kemudian soalan keempat, jadi gunakan data daripada kadar penarikan dan pengeluaran baharu tadi tu, kita akan masukkan ke dalam sebuah table dan kita kira dalam bentuk ODL matrix, iaitu Origin Destination Matrix. Sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, saya nak berkongsi tentang gambar ni. Gambar ni adalah gambar yang menunjukkan beberapa bandar di dalam Selangor seperti Kajang, Damansara, Ceras. Jadi pergerakan daripada bandar ke bandar ni perlu menggunakan lebuh raya lah. Dan gambar seterusnya ni adalah lebuh raya Autobahn di Germany. Jadi lebuh raya ni amat terkenal kerana kenderaan boleh mandu dengan kelajuan yang amat tinggi dan ia tidak menyalahi undang-undang di lebuh raya ni. Malah kalau dipandu dengan perlahan, itulah yang menyalahi undang-undang di situ. Soalan kelima. Jadi sebelum kita buat matriks asalan tujuan, kita perlu kira kadar pengeluaran dan kadar penarikan yang baharu. Itu kadar pengeluaran dan kadar penarikan yang sebelum ini kita akan darabkan 0.7 dan kita akan dapat kadar pengeluaran dan kadar penarikan yang baru. Dan di rajah yang berikut, kita juga masih boleh melihat terutamanya di bandar C dan D, kadar pengeluaran dan kadar penarikan adalah ternyata lebih tinggi berbanding dengan bandar-bandar yang lain. Kemudian kami akan menyediakan matriks perjalanan asalan tujuan bagi kenderaan yang melalui lebuh raya. Jadi 70% daripada perjalanan asal tadi akan melalui lebuh raya apabila mereka nak bergerak antara bandar ke bandar. Soalan 6, hendak umpukkan pengaliran lalu lintas kereta di antara bandar-bandar bagi kedua-dua arah. Jadi dari bandar A ke bandar F dan dari bandar F ke bandar A, kita perlukan mengumpuk perjalanan. Jadi sekiranya kita lihat kat jadual ni, terdapat 6 petak kosong. Petak ni kosong sebab kerana tiada perjalanan asalan tujuan dalam bandar yang sama sekiranya melalui lebuh raya. Maksudnya adalah kiranya bandar A nak ke bandar B, akan melalui lebuh raya, tapi sekiranya bandar A nak bergerak di dalam sekitar bandar A,
tidak menggunakan lebuh raya. Jadi pergerakan yang dalam bandar yang sama tidak termasuk dalam matriks ini. Seterusnya kita pun akan kira pengumpukan perjalanan bagi setiap bandar ke setiap bandar. Dan di rajah ni kita boleh nampak ada dua graf. Jadi ternyata kita boleh nampak dari bandar C ke bandar D dan juga bandar D ke bandar C, jumlah perjalanan adalah lebih tinggi berbanding dengan perjalanan dari bandar lain ke bandar yang lain. Jadi gambar ni menunjukkan tol. Kita selalu dapat lihat lah di lebuh raya ada Touch and Go, Smart Tag. Sekarang kita ada RFID. Sebelum ni kita ada tunai, tapi sekarang dah tak ada tunai. Jadi soalan nombor 7. Jadi langkah pertama, kita perlulah kira jarak yang akan dilalui dari setiap bandar ke bandar yang lain. Jadi kita akan kira jarak yang diberi, iaitu 19 km, 21 km, 15 km, 17 km, 18 km bagi bandar A ke B, BC, C ke D, D ke E, E ke F. Kemudian setiap kilometer kita akan darabkan dengan 20 sen. Jadi dapatlah bayaran tol untuk setiap pergerakan bandar ke bandar. Kemudian kita akan darabkan bayaran tol ini dengan jumlah perjalanan antara bandar tadi. Jadi kita akan dapat jumlah bayaran tol dari bandar ke bandar dan kita bolehlah kira semua sekali dan kita dapatlah satu jumlah yang besar, iaitu RM433,735.60. Dan rajah ni kita boleh nampak yang dalam dua graf ni ternyata antara bandar B ke bandar C dan bandar C ke bandar B telah mengutip jumlah bayaran tol yang paling tinggi berbanding dengan bandar-bandar lain. Soalan 8. Jumlah perjalanan dari setiap bandar ke bandar yang lain, kita hanya perlu darab dengan 0.3 kerana 30%. Jadi data yang kita akan dapat ni, inilah pengaliran maksimum per jam ataupun ketika masa puncak yang kita selalu kenali sebagai peak hour. Peak hour macam waktu nak pergi kerja ataupun waktu lunch hour ataupun waktu balik dari kerja. Jadi inilah contoh-contoh masa puncak. Dan di rajah ni kita boleh nampak ternyata bandar C ke bandar D dan bandar D ke bandar C mempunyai pengaliran maksimum per jam yang paling tinggi berbanding dengan bandar-bandar yang lain. Soalan 9. Jadi berdasarkan data-data yang kita telah hasilkan sebelum ini, jadi kita cuma hanya perlu hasilkan satu visual, satu rajah untuk memudahkan pemahaman tentang bilangan perjalanan antara bandar tadi. Jadi di sini kita boleh lihat terdapat garisan antara bandar-bandar dan sekiranya garisan tu semakin menebal, ia bermaksud jumlah perjalanan antara bandar itu semakin tinggi. Jadi kita sekali pandang je dah boleh nampak dekat tengah-tengah antara bandar C dengan bandar D terdapat garisan yang paling tebal, iaitu bermaksud jumlah pergerakan antara bandar C dan bandar D ni adalah paling tinggi berbanding dengan bandar-bandar yang lain. Jadi bagi menjawab soalan ini, pengaliran maksimum per jam bagi setiap bandar perlu dibahagikan dengan 1800 kereta per jam. Jadi kami akan dapat bilangan lorong lebuh raya yang perlu dibina. Sekiranya kita dapat nombor, bukan nombor bulat, iaitu ada perpuluhan, kita perlu round off ke nombor yang lebih besar kerana contohnya bilangan lorong lebuh raya 1.5. Mana boleh kita bina lorong lebuh raya tu satu lane, lepas tu separuh saja kan. Jadi kita kenalah lengkapkan juga. So sekiranya 1.5 kita perlu 2 lorong. Sekiranya 2.5 kita perlu 3 lorong. Jadi di rajah yang berikutnya kita dapat lihat satu infografik yang mudah difahami lah. Jadi bagi setiap simbol jalan raya ni bermaksud satu lorong lebuh raya. Jadi kita boleh lihat di sini antara bandar A dan bandar B dengan antara bandar E dan bandar F dan arah yang sebaliknya hanya memerlukan 2 lorong lebuh raya, manakala bandar B hingga C, D ke E dan arah sebaliknya memerlukan 3 lorong lebuh raya. Ini bermaksud perjalanan antara bandar B ke C ke D dan ke E, jumlah pengalirannya adalah lebih tinggi. Jadi memerlukan lebih banyak lorong lebuh raya supaya tidak akan mengalami kesesakan jalan.
Dan sekian, terima kasih.